Okay. Jadi apa yang terjadi pada saya juga, video ini kami tak kongsikan kerana Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita kali ini. Tapi untuk kisah hari ini ataupun perkongsian pengalaman hari ini akan diceritakan oleh tak lain tak bukan Topan. Masa Badam tengah buat rakaman, pergi menuju ke toilet belah kanan, dan depan, bahagian depan dan kiri kami berdua adalah pokok, dan kanan adalah bahagian toilet. Dan saya ternampak di bahagian 3 sudut tadi tu ada orang mengintip. Dan saya diamkan diri. Selepas Badam habis rakaman, baru saya bercerita dengan Badam. Okey, Topan akan menceritakan kembali kisah yang terjadi kepada beliau ketika kita keluar ataupun kami keluar ke Langkawi, ataupun sepanjang eksplorasi kami bersama Abang Faizal keluar ke utara. Tapi apa yang Topan nak kongsikan adalah di lokasi ini. Ini adalah perkongsian Topan. Assalamualaikum, selamat kembali ke Mr. Adam Official. Okay, hari ni saya nak kongsikan kisah yang terjadi di Langkawi. Sampai dekat Langkawi, malam tu saya bertiga nak pergi ke resort Tok Senek. Nak tengok tempat tu betul atau tak dah tutup. Sebab tengok dekat Google tempat tu dah tutup, tak boleh yang ada yang order. Bila dah sampai dekat resort Tok Senek, saya dengan Badam naik ke atas, dan saya dengan Badam nampak tempat tu terang dan cantik. Bila dah sampai lobi apa semua, kami bagi salam 2, 3, 4 kali, tak ada orang jawab. Lepas tu kita orang turun kat bawah. Lepas tu daripada atas ada orang tegur. Dia tanya nak pergi mana. Badam cakap tak adalah, saja je nak tengok ada orang lagi ke tak. Lepas tu bila nak jalan masuk kereta, 2 langkah macam tu, tengok belakang, orangnya dah tak ada dah. Tu saya diam, tak bagi tahu Badam sampai kat rumah. Bila dah sampai kat rumah, malam tu hujan lebat. Lepas tu time dah kami berehat, nak tidur apa semua, saya rasa nak pergi toilet. Bila saya keluar bilik, saya nampak Badam dekat ruang tamu. Tu saya masuk bilik balik. Lepas tu saya nampak Badam kat atas katil. Tu saya keluar nak pergi toilet tu. Toilet tu ada air terbuka. Saya fikir ada orang macam tu lah. Lepas tu bila dah tunggu lama-lama, bilik air senyap. Saya buka lah bilik air tu. Lepas tu tak ada orang. Saya masuk bilik, tidur lagi. Lepas tu saya kena empap. Itu saya menjerit macam tak ada orang dengar. Itulah satu pengalaman yang sangat saya tak boleh lupakan. Dila pun mula buka cerita tentang apa yang dah jadi pada dia. Malam masa baru sampai ke resort, Dila ada ternampak seorang perempuan berdiri di tepi jalan semasa kami on the way nak balik ke bilik. Ketika follow staff resort, si Dila ni pula boleh menegur. Perempuan ni buat apa tengah malam tercegat tepi jalan? Tak takut ke? Sejak dari itu, Dila selalu dibayangi perempuan itu. Pernah sekali masa lepak-lepak kat bilik si Muat, Dila terasa bahang sangat
dan konon nak keluar ambil angin malam. Tiba-tiba ada sesuatu macam menolak si Dila sehingga hampir tersungkur. Bila Dila toleh, memang depan mata Dila ni ada benda terbang sambil renung tajam si Dila. Dila yang dah menggigil takut terus masuk bilik semula. Dan masa itulah juga aku masuk bilik. Tanya Dila kenapa datang bilik aku. Lepas balik klinik, memang kami decide nak check out terus resort tu. Walaupun kalau ikutkan package ada 1 malam lagi untuk kami stay di sana. Kami decide untuk cari hotel lain saja sebab kalau nak terus balik KL, tiket flight malam esok pula. Nak tak nak memang kena stay 1 malam lagi kat Langkawi ini. Balik bilik masing-masing, kemas barang dan masa aku dan suami keluar dari bilik, sekali lagi bunyi hempas pintu kuat dan kali ini pintu bilik depan aku ni tiba-tiba terbuka. Lepas itu tertutup. Benda itu berulang dalam 3 ke 4 kali. Suami suruh aku cepat-cepat masuk kereta tanpa lihat apa-apa. Aku memang kejut sangat masa tu. Sambil berdoa, janganlah benda tu ikut aku balik. Sampai di kaunter pemulangan kunci, kami semua sekali sama-sama keluar sebab masing-masing dah ketakutan nak tunggu dalam kereta. Sambil pulang kunci, suami aku boleh pula tanya macam-macam soalan dekat staff resort tu. Antara paling aku tak boleh terima bila suami aku tanya, ramai ke guest minggu ni? Saya tengok siang macam tak ada orang, tapi malam macam meriah pula sebab bilik banyak terang. So far, untuk 2-3 hari ni tak ramai orang sangat. Yang ada pun Encik dan kawan 3 pasangan Mak Saleh. Tapi diorang duduk blok lain, jelas staff itu. Suami pun menjawab, ya ke? Saya tengok bilik depan saya waktu malam terang je, kiri kanan macam meriah sebab kadang dengar diorang borak. Suami sambung penjelasan. Staff itu terdiam dan berkata, Encik, bilik depan bilik Encik tu tak ada orang sebab under maintenance. Dah sebulan lebih kami kosongkan sebab nak dibaiki. Kalau ikut list guest, memang bilik lain pun kosong, tiada orang. Suami aku dengar memang tak cakap apa-apa dan terus belah macam tu je. Itulah pengalaman aku yang seram. Bila teringat balik muka perempuan tu, aku boleh jadi takut sendiri. Lepas tu, kalau ke Langkawi, memang takkan aku nak stay resort tu. Bagi menginap free pun, aku tak nak. Salam. Cerita kedua pula, saya nak kongsi kami berada di Taman Ular. So, kita telah pun sampai ke Taman Ular Langkawi. So, ni ada orang cakap apa? Gerbang kepala ular seperti gua.
Memang scary. Tempat ni baru sampai dah scary. Kepala ular dia garang betul. Okay, jom kita masuk. So ni dia punya kaunter. Cantik design dia. Sisi dia. So ni bangunan pertama, Creative Center. So kita belum tahu besar ini kolam air. Ni baby sarang ataupun apa tu tak pasti, ataupun mungkin tempat dia orang buat show untuk ular. Menuju ke dalam. Rasa ni sarang tempat-tempat mandian atau apa, tidak pasti. So ni sangka ular berbisa yang berada di sini, tapi dah habis. Laluan pun dah semak samun pada tahun 2020. Semak samun habis. Dan tuan minta maaf. Di sini dah boleh lihat.
Dulunya ni adalah cermin kaca yang ditutup hingga ke atas. Sekarang pun pecah terai. Mungkin sebab terlampau lama ditinggalkan. Atas pun sama. So inilah keadaan sekarang. Anda boleh lihat video ni. Time tu saya tengah betulkan rambut. Saya rasa macam rambut saya ditarik yang sangat kuat. Dan Tamanullah ni pun banyak benda yang berbisik di telinga saya. Macam dengan nama Badam. Time tu pun saya nampak Badam lari kat depan saya. Padahal Badam dekat sebelah saya. Memang seram lah. Di Muzium Langkawi, saya ada video uji nyali. Mari saksikan.
Gangguan demi gangguan yang kat situ saya tak mampu nak ungkap. Ketika saya uji nyali, banyak sangat benda bunyi. Suara berlari, benda jatuh, benda cakar pun ada. Benda bisik pun ada. Memang seram. Di atas bukit satu galeri berwarna putih yang sangat menarik untuk didukai. InsyaAllah kita akan berkongsi pada anda fenomena malam pada kawasan ini. Stay tune. Beliau menyimpan pelbagai kisah seram sebenarnya yang terjadi sepanjang eksplorasi. Cuma Topan berdiam, tak nak berkongsi kerana itulah sifat beliau, suka berdiam. Jadi setelah saya bertanya apa pengalaman beliau dan dia cuma senyum, dan lepas tu barulah beliau setuju untuk berkongsi kan. Bukan mudah nak suruh Topan kongsi kisah yang beliau rasa. Okay, jadi apa yang terjadi pada saya juga, video ini kami tak kongsikan kerana kawasan tu terlampau kecil. Jadi apabila saya sampai ke resort ular ataupun taman ular, inilah sedikit footage yang menarik untuk anda. Bila saya sampai di kawasan ular Tedung Selah, okay, anda boleh lihat gambar ini. Okay, dekat situ Abang Faizal dah berada di hadapan saya dan juga Topan. Ketika Topan mengatakan beliau ditarik rambut, saya seperti perut saya seperti ditolak sesuatu yang macam stop, tak bagi saya jalan macam tu, saya tahan saya. Jadi ketika Topan cakap dia anukan rambut tu, saya stop, saya tengah flip kamera. Dan time tu saya macam pelik tau, takkan Abang Faizal tahan saya pula, sebab saya tengah fokus kat kamera. Jadi saya tak tahu apa yang menahan perut saya ni. Sampailah saya pusing balik, saya tengok kamera tu dah pusing, saya tengok tak ada apa, kat situ pun tak ada apa. Itulah benda pelik sebenarnya berlaku. Benda ni saya mula diganggu bila saya masuk ke dalam mulut terowong ular. Okay, terowong ular tu. Dan itu memang sangat pelik lah. Yang Topan nampak saya itu, saya memang berada tengah tidur dekat katil. Topan ni memang selalu sangat nampak macam gini lah. Apa yang beliau nampak ni macam dekat Atlantis, dekat museum, banyak beliau uji nyali. Saya boleh tengok footage uji nyali beliau, memang banyak entiti yang mengganggu beliau. Itu saja perkongsian saya hari ini. Ribuan terima kasih kepada anda semua kerana menonton Mr. Edo Official. Hari ini kami kupas apa yang kami terlepas pandang.